Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazan nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya selamat sampai ke PTS. Saya ni manusia yang ingin tulis buku, tapi setiap kali saya pegang laptop, saya tulis Bismillahirrahmanirrahim, saya tutup. Tak boleh, saya memang tak tahu lah, talent masing-masing kan. Talent saya bercakap, kalau orang suruh tidur bercakap pun boleh saya buat. Tapi masalahnya nak menulis ni satu benda yang sukar. Padahal itu juga satu sunnah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih kepada PTS kerana sudi menjemput saya. Ustaz kampungnya itu pasal biodata tak ada pun tak apa, orang tak kenal pun tak apa. Jadi Allah dan malaikat yang kenal. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, nama saya sebenarnya Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik. Tapi kenapa saya tak bagi orang panggil saya Hanafiah? Banyak kejadian akhirnya disebut Ustazah Hanafiah. Sedih-sedih. Hanafiah binti Abdul Malik, binti. Jadi saya minta kendaran ayah saya guna nama Hanafi, dan alhamdulillah yang saya benarkan Hanafi lebih mudah, Hanafi lebih nampak lelaki sejati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasihlah jemput saya ni. Nak cerita panjang-panjang tak ada. Saya lahir Sibu Sarawak. Ayah saya orang Perak, lahir di Port Well, dibesarkan di Port Dickson. Sebab datuk saya askar, ayah saya pun askar. Itu saya lahir Sibu Sarawak. Tapi bisa cakap Sarawak, tak boleh cakap Sarawak tu. Saya berkahwin, saya ada 4 orang isteri, 9 orang anak. Saya baru dah dapat anak yang ke-9. Anak yang ke-9 saya namakan Muhammad. Harap tu anak yang terakhir. 4 orang isteri saya yang pertama saya nikah orang Pakistan, kedua dan ketiga saya nikah orang Jepun, dan yang terakhir sekali awal tahun lepas saya nikah seorang lagi daripada Korea. Alhamdulillah, isteri saya yang pertama nama dia Faridah Haji Mansullah. Yang kedua, isteri saya yang kedua nama orang Jepun susah sikit nak sebut, Kawasaki Voyoga 1200. Tapi yang ketiga ni buruk sikit lah, hitam, besar, gemuk, tapi laju buat kerja. GTR 1400. Dan last sekali ni putih melepak. Saya bawa hari ni ada kat bawah SYM 2505. Muslimat dia dengar je terus diam. Setinggi mana pun iman-iman para muslimat pada hari ini, setebal mana kitab yang dibaca dan dicetak, tapi hatinya begitu rapuh. Dia dengar tentang kenapa, siapa yang jemput ustaz yang datang sini, harus dipecat. Tak apalah, manusia tidak akan diuji melainkan kemampuan. Okey, tajuk yang hari ini kita bicara tentang anak. Seronok dapat anak. Siapa yang tak dapat anak, guna petua ni lah yang saya ambil daripada guru saya dari Yaman. Petua dia, gunakan kurma 1 kilo. Kurma yang liat, basah sikit pun tak boleh, kering, mesti kering. Ambil kurma tu 1 genggam macam ni, lebih kurang 10 hingga 15 biji. Ambil yang suami pun ambil 1 kaut, kita panggil kaut, ada 10 hingga 15 biji. Isteri pun ambil 1 kaut, buang biji masing-masing. Lepas tu bubuh dalam blender. Bila bubuh dalam blender, tuang susu kambing 1 liter, blend. Habis di blend, minum. Si suami minum separuh blender, isteri pun minum separuh blender. Boleh minum dalam masa 1 hari. Tak habis simpanan tais. Dan insyaAllah setiap hari amalkan minum susu kambing 1 cawan. Tak ada yang fresh pun tak apa, yang high got ni. High got ada, yang tepung pun boleh, yang ada Hiraq Marketing. Saya rasa Hiraq Marketing punya yang Raja Mazian tu antara yang terbaik lah. Apa lagi? Blender lah. Dan minum tiap hari, sudah ambil dan makan 7 biji buah tamar yang liat. Lepas tu doa dia apa ustaz? Doa boleh dari ikhtiar.
surah Maryam ayat 1 hingga 12, iaitu doa Nabi Zakaria alaihissalam. Ya Allah, rambut aku dah putih, bini aku pun dah tua, aku pun dah tua, bini aku pun mandul. Tolonglah ya Allah, bagilah aku anak untuk meneruskan perjuangan. Baca doa itu 12 ayat 1 hingga 12 surah Maryam. Tu sekadar amalan, amalan. Dah, saya rasa elok muslimat datang depan sikit. Ramai lagi yang masuk Allah. Duduk dalam. Siapa yang duduk kat luar sana tu pendek umur. Siapa yang duduk tengah jalan tak kahwin-kahwin. Okey. Tu doa dia. Lepas tu kalau dah dapat anak, Ustaz, saya ni nak macam mana nak dapat anak? Suami pun tak dapat lagi, Ustaz. Isteri pun tak dapat lagi. Ada doa yang diajar dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan hidup, anak yang menjadi penyejuk mata hati, dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Boleh tak? Mak, jangan sekat jalan. Sekat. Duduk sana dinding tak apa. Saya wallahi hari ni saya betul-betul penat. Saya baru balik dari Perlis. Saya wallahi saya datang BTS ni, wallahi bukan niat nak mengajar. Ni semua bulat-bulat buku. Saya nak mengajar macam mana? Kalau tuan-tuan, puan-puan masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, tengok orang-orang yang bersandar di tiang-tiang, di dinding-dinding, itu semua ulama besar. Hari ni ramai betul ulama. Saya nak minta depan. Jangan sekat tengah jalan. Siapa sekat tengah jalan tak kahwin dulu. Depan. Masuk. Saya cakap selalu jadi. Tu yang putih macam ni. Tengok ni putih. Dia guna produk apa pun tak tahu. Okey. Tak ada masalah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Furqan ayat 74. Amalkanlah. Ustaz, kalau saya dah kahwin, boleh ke amal? Boleh amal seberapa banyak yang boleh, kerana itu adalah kebaikannya. Dah, terus. Dan doa, selalu orang baca doa dalam doa. Tapi kita jadi makmum, kita tak tahulah. Kita amin. Tak, sepatutnya kita faham apa yang kita berdoa. Ramai orang membaca doa, tapi terlalu sedikit orang berdoa. Dapat anak yang menjadi penyejuk mata hati. Abang, sini bang. Ya ayah, sekejap ayah. Umur 40 tahun cakap macam tu. Subhanallah, sejuk. Ya ayah apa khabar? Itu penyejuk mata hati. Panggil Kak Long, tolong ayah. Kejap ayah, sekejap. Kak Long datang ni. Lembut dia bahasa. Datang. Allah sejuk. Kadang-kadang masih makan bersuap dengan mak. Walaupun mak dah umur 70 tahun, nak makan suap dengan mak. Cucu pun tengok, seronok dia, bahagia. Penyejuk mata hati. Tiap-tiap bulan gaji tak banyak lah. Gaji PTS gaji tak banyak, because dia kurang 10,000 sebulan. 10,000 sebulan. Yang bersandar tu 50,000 sebulan. Jadi tiap-tiap bulan bagi mak, ni abang mak bagi nombor akaun mak nak bank in duit ni. Nombor akaun tak, handphone lama dah delete dah, terdelete nombor akaun mak bagi. Mak, tiap-tiap bulan mulai saat ni abang bagi mak tiap-tiap bulan 1,000 mak. Kan penyejuk mata hati. Bagi ayah 1,000, mak 1,000. Semua anak saya lah. Anak-anak tuan-tuan tak tahu lagi.
anak saya 9 orang anak. Antara doa yang paling banyak kita amal, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Baca seberapa banyak yang boleh, jangan berhenti. Tengok dia anak tu ayat pertama. Tengok dia anak tu ayat pertama. Jumpa dia anak, bacalah ayat tu seberapa banyak yang boleh. Sebab anak yang degil macam mana sekalipun, akhirnya dia akan lembut dengan bantuan pertolongan Allah. Allah suka hamba-Nya yang meminta-minta, merayu-rayu setiap saat dan ketika. Alhamdulillah. Lepas tu apa lagi? Dapat anak. Macam mana? Dia dapat anak. Macam mana nak didik anak tu jadi anak yang baik? Hari ini saya ada rumah pemulihan akhlak. Di rumah pemulihan akhlak saya jaga 3,800 orang penagih dadah. Bekas-bekas penagih dadah. Mak ayah campak di tempat saya, Ustaz jagalah budak ni. Dia bukan anak saya lagi lah. Saya tak mengaku anak saya. Masa saya duduk taman belian, dia campak dia anak di depan rumah saya. Saya pun ambil, jaga. Alhamdulillah, dah 12 tahun benda ni berlaku. Anak yang dicampak ke rumah tu kebanggaan mak dan ayah, kerana menjadi imam di salah sebuah surau berhampiran. Allah, semua manusia boleh berubah. Apa yang berlaku lagi ni, satu kes. Kalau tuan-tuan tengok jejak Rasul 2 tahun lepas, ada kisah gembala 2 da'i. Gembala 2 da'i, yang pertama Cikgu Erin, dulu maknya, sekarang pendakwah. Seorang lagi ustaz jalan, dulu pengedar dadah, sekarang pendakwah. Semua manusia boleh berubah. Di rumah pemulihan saya ni, tengok anak-anak mak bapak memang cok anak derhaka. Mak masih sayang, lalunya ayah kata, kau bukan anak aku. Yang dari rumah pemulihan saya, yang mengandung anak nikah yang saya jaga 680 orang. Ramai mengandung kecil. Paling awal mengandung 9 tahun setengah, 10 tahun bersalin. Orang perempuan dah tahu. Bahawa bila orang perempuan datang haid, keringnya haid, dia tidur dengan lelaki, boleh mengandung. Tapi sayang kebanyakan kes ni sumbang mahram. Pakcik, pakcu duduk rumah Pak Long. Pak Long ada adik, Pak Cu kerjakan, Pak Long ada anak, Pak Su kerjakan anak Pak Long. Itu yang jadi masalah mengandung. Budak tak tahu, umur 9 tahun tahu apa? Tak tahu apa. Dah. Minum dulu. Alhamdulillah. Banyakkan penceramah hari ini, ramai yang sakit. Datuk Ustaz Kazim ni yang sakit bro. Sebab apa? Macam-macam penat kan? Tapi salah satunya adalah disebabkan tiap-tiap kali ceramah air putih. Kami tak minta banyak. Saya macam saya lah. Saya bukan usaha lain minta banyak. Saya tak minta banyak. Saya kalau boleh fresh orange 1 jam. Bunga ni tak payah lah. Letaklah buah-buahan, pisang ke. Pisang saya tak makan. Saya tak berminat pisang. Kalau letak anggur, make sure tak masam dan tak ada biji. Itu saya tak makan. Saya tak minta banyak. Kalau yang paling saya suka, strawberry chilled hot chocolate. Banyak kadang tadi. Sampai dah cakap macam-macam. Terus saya akan ajar cara pendidikan anak-anak untuk memastikan anak kita berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Tips ni saya cipta sendiri, tapi memang tak ada buku, saya just tengoklah. Kalau boleh berguna, kita guna sama. Tip yang pertama, apa ni? Perhatian terbagi 2, tarik dan beri. Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Tarik
perhatian penduduk Mekah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada akhlak, contoh, teladan baik. Jadi tunjuk teladan yang baik. Semua sekali angkat jari macam ni. Semua sekali. Jangan ada yang berani tak angkat. Dengan pantas, alihkan jari anda ke hidung. Sekarang, alihkan jari anda. Dengan pantas, arahan saya dengan pantas. Alihkan jari anda ke dahi. Dahi kamu. Ya, pengajaran mak dan ayah. Anak-anak tidak ikut apa yang anda suruh, tapi anak-anak ikut apa yang anda very simple. Bapak ada semayang. Bapak tengok, tundukkan playboy itu. Tarik perhatian anak, supaya anak kagum dengan kita. Ayah tak penat ke? Anak katanya, saya jaga di rumah. Di rumah pun macam sehingga bulan 4 tahun lepas lah sejarah. Saya hanya ada 4 hari di rumah. Balik rumah tukar baju jalan. Tak tidur langsung di rumah. Anak tanya, ayah tak penat ke ayah? Ayah kata ayah tak penat, sebab Nabi lagi penat daripada ayah. Yang paling penting orang faham agama, orang amal agama, kita akan bahagia dengan ayah. Tarik perhatian anak supaya kagum pada kita. Kalau mak saya, dia tarik perhatian saya dengan dia pandai memasak. Pagi-pagi, pukul 4 pagi dia dah siapkan masak lemak, nasi lemak. Dan pukul 6.30 pagi saya lepas main subuh, saya akan keliling kampung jual nasi lemak, lepat pisang, kari pap, kuih pap. Saya akan jual setiap hari. Saya tengok mak saya kenal. Mak saya pula diceraikan oleh ayah saya ketika berusia 57 tahun. Saya beritahu mak, seminggu dia menangis. Jangan nangis lepas tu. Lepas seminggu dia tak menangis lah. Itu saya kata, mak, jom mak fikir apa mak nak buat. Masa dengan abah tak apa buat, kita buat sama-sama. Ini bukan cerita kekurangan, keburukan. Ini nak bagi semangat kepada orang-orang yang dah bercerai. Dan apa berlaku, mak saya mempunyai pendapatan tiap-tiap bulan lebih 3,000 hingga 4,000 ringgit. Mak saya, manusia yang tertua di Malaysia, dapat lesen kereta umur 67 tahun. Hari kedua saya belikan kancil turbo. Dia minat, dia tunjuk kat Greenwood tu. Dia pergi kat Greenwood, beli kancil turbo ni, mak nak pakai, beli. Habis lepas rock tax siap apa insurans. Besok pagi kita terima, mak kat mana mak? Mak dalam sampai kau terbang dah. Mak bawa seorang ke? Seorang. Mak nak pergi Bengkalan Kubur je, nak beli barang, rantau panjang nak beli barang. Okey. Lepas tu telefon tengah hari jam, petang tu saya telefon, mak kat mana mak? Kita susah hati, dia baru dapat lesen dah sampai Kelantan. Mak dah on the way nak pergi Kuala Lumpur hari ni. Mak sembahyang kat Taman Terapung. That's the way. Menyebabkan mak saya, dia tak pernah kenal erti mengalah. Hidup mesti enjoy. Enjoy. Kita pulang pada anda nak bahagia ataupun nak gagal, anda nak berjaya ataupun anda nak berita, pilihan di tangan anda. Ujian tetap melanda, tetapi cara anda berfikir dan cara anda bertindak, itu yang lebih penting. Ni, tarik perhatian. Bapak saya tarik perhatian saya. Bapak saya tentera. Bapak saya kalau duduk sebelah saya, orang ingat dia abang saya. Sebab dia lagi handsome dia saya. Tegak badan, baju tie-in, kan? Ustaz-ustaz biasalah kena selekeh sikit, kan? Tidak, ramai tak berminat. Beri perhatian. Anak kalau cakap dengan kita, ayah, kita mau balik kerja, tengah makan pula depan TV. Memang tak beradab ni bapa. Makan depan TV. Lepas tu tengah makan tengok berita, anak tarik, ayah, cantik tak ayah? Ayah, cantik tak ayah? Ayah jawab apa? Hei, korang ni memekar ni, aku tak boleh senang duduk kat rumah. Anak, bapak yang ajar macam ni, tunggu asal. Silakan Batman. Kangaroo. Saya tengok Batman vs Superman. Sini Batman menang.
Nasib baik Batman menang. Saya minat Batman. Sebab Batman dia ada akal. Saya minat sains dan teknologi kan. Batman ada akal. Cuma saya minat Batman. Balik ke cerita ni. Ayah marah. Hei, apa ni ayah nak rehat sejak pun tak boleh. Korang tak tahu ke tempat dia ada marah. Korang ni, beda. Kau jaga anak aku tepang. Ni, ayah yang biadab pada anak-anak, Allah akan bayar cash. Bila anak itu tua nanti, bila anak tu besar nanti, Abang, tolong ambil kunci kereta yang ke atas, bawa turun bawah. Abang, tolong. Abang dengar, anak dengar, tapi anak buat pekak. Macam mana bapa ajar masa kecil. Mak pula hari Sabtu tengok cerita Hindustan, layan CD di Wale, janam, macam-macam. Balik rumah, tengok Mak tak masak kali ni. Korang ni, Mak tengah layan Syarul. Kenapa lah mak kahwin dengan bapak kau? Kalau mak kahwin dengan Syarul, tak hidup bahagia. Muka kau. Jadi buat apa? Kita memberitahu, beri perhatian. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang jahat, anak-anak yang degil, sebab kurang. Mereka tidak kenyang dengan perhatian. Dia pergi sekolah, dia buat lawak bodoh. Lama-lama confirm bodoh. Hari-hari buat lawak bodoh betul. So the best thing, tolong beri perhatian. Kenyangkan kantung jiwa anakmu dengan perhatian. Yang nombor 2, saya nak tanya sikit. Siapa sini dah kahwin dekat tangan? Laki-laki dan perempuan kata mengaku. Jatuh tangan. Ni, yang dah kahwin ni, saya tanya, jawab dengan suara yang paling kuat. Bilakah kali terakhir suamimu memujimu? Ada yang melopong. Satu hari saya buat camp motivasi parenting dekat Pahang. Saya bawa mikrofon. Ni mikrofon ada wire. Tak ada wire korang siap. Saya jalan. Kak! Bila kali terakhir suami kakak beli kakak? Masa kahwin ada. Sedih. Kak, saya bawa ni berapa? Bila kali terakhir suami kakak beli kakak? Puji haram. Marah adalah marah. Celik dia bintik mata pagi. Yam! Satu kampung dengar suara dia, Ustaz. Yam! Spender ke mana ya? Spender. Tiap hari spender. Satu hari suami dia jumpa spender. Suami dia tak menjerit pagi tu. Jiran telefon. Ya, suami kau hidup lagi ke? So the best thing, pujilah isteri anda. Wah, ni sebab masa ringkas, saya memang kalau buat parenting ni, saya bentang 2 slot. Pagi 2 jam, petang 2 jam. Nak buat macam mana? Kat sini 1 jam je kan? Ya, sekarang macam ni. Pujilah isteri anda, wahai suami. Tengok video ni, pujilah isteri anda, wahai suami, sebelum Bangladesh Petronas puji. Pujilah isteri anda sebelum kawan-kawan pejabat dipuji. Pujilah isteri anda sebelum apa? Sebelum Pakistan jual kapet, puji. Kakak banyak dahaga, bagi air boleh, kakak pun bagi air putih. Kak, kenapa air putih ni manis? Kakak memang banyak manis. 3 helai kapet dia beli. Dan puji, manusia lebih memujikan, manusia lebih memerlukan puji-pujian. Kerana itu dalil Al-Fatihah, Alhamdulillah. Perkataan pertama Alhamdulillah. Kenapa tak Subhanallah Rabbil Alamin? Ulama kata itu perkataan yang lebih tepat. Maha suci Allah yang memelihara sekian alam. Kenapa letak Alhamdulillah? Rupanya Allah ajar 2 perkara. Pertama, puji Allah. Yang kedua, syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang sesiapa yang bersyukur, kami tambah nikmat.
syukur atas nikmat anak. InsyaAllah anak tu akan jadi anak yang soleh. Satu kes datang jumpa saya, seorang imam dari selatan Malaysia datang jumpa saya. Anak dia umur 16 tahun, mengandung anak luar nikah. Dia datang, dia malu. Orang kampung ejek, biasalah Melayu berkaki kutuk kan. Jadi dia kutuk imam. Apa imam, anak sendiri tak ada jaga, mengandung nak nikah, ceramah sini sana. Wah, imam tu pun malu. Akhirnya imam tu tak datang. Isteri imam tu dah jadi macam gila sebab isteri imam mengajar mengaji kat rumah. Dia dah jadi macam tekanan. Tapi dah nak gila dah. Orang panggil sampai bipolar disorder, tahap dia nak fikir skizofrenia. So apa yang berlaku, imam tu jumpa saya, Ustaz, macam mana ni Ustaz, anak saya mengandung nak nikah. Dia menangis sepanjang masa. Saya kata, Mam, bersyukurlah. Bersyukurlah anak imam mengandung anak luar nikah. Ustaz lain semua cakap sabar. Saya kata sabar. Imam nak sabar ni, akibat imam sabar menangis 24 jam. So, imam tu pun jawab, pandai agama. Sesungguhnya minta pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Ni jadi imam ni menangis 24 jam, nyesal 24 jam. Tak boleh bang, jangan jadi orang yang sabar. Orang sabar selalu rugi. Hadis mana tu Ustaz? Saya nak tulis dalam PTS untuk orang Melayu. Sabar itu menyebabkan dia rugi, menyebabkan dia menahan. Sabar sifatnya defensif. Dia telan, dia tahan, dalam ni dah menggelegak. Jangan jadi orang sabar. Dan jangan pula marah-marah. Marah-marah dari syaitan. Tetapi jadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur think big. Think big, dia kata ini ujian daripada Allah. Allah uji ni sekadar kemampuan aku. InsyaAllah kalau aku bersyukur atas nikmat anak ni, anak ni akan berubah. Tuan-tuan, subhanallah, dia pun, saya ajar satu terapi lah. Di tempat kami ni, kita merawat kes-kes macam ni dengan kaedah psycho-spiritual terapi. Psikologi, spiritual, amalan zikir terapi, puasa, sunnah, mengaji Quran apa semua. Dan kemudiannya terapi ini kita guna kaedah bekal dan apple cider vinegar dan cuka nipah. Itu kaedah kami. Dan apa berlaku, subhanallah, anak ni subhanallah. Saya kata, Imam, ikut amalan saya. Alhamdulillah, ya Allah. Dia pun ikut terapi tu. Alhamdulillah, ya Rahman. Alhamdulillah, ya Rahim. Saya ajar tip tu, subhanallah wa bihamdih. Apa berlaku, tuan-tuan? Dia jadi tenang. Walaupun ujian yang berat, when you say Alhamdulillah, the power, the impact when you say Alhamdulillah, how heavy, berapa berat pun ujian tersebut akan jadi ringan. Subhanallah, miracle berlaku. Anak tersebut berubah. Duduk di rumah pemulihan kami, berubah. Bersalin dia, subhanallah. Ada seorang ustaz dan ustazah datang, suka pula muka ustaz dan ustazah tu sama dengan muka baby. Ambil jadi anak angkat. Dia dirawat selama 2 tahun di rumah pemulihan kami. Merawat 2 tahun, dia mampu menghafal 20 juz Al-Quran. Tiba-tiba habis saja keluar, tak sampai sebulan, imam ni datang jumpa saya lagi. Saya kata, apa, anak kau buat masalah lagi ke? Tak, ustaz, nak hantar kad jemputan kahwin. Anak saya duduk dengan ustaz ni, nak kahwin dah. Dengan siapa? Ustaz ingat tak imam yang ambil ustaz yang ambil anak angkat tu? Oh, saya ingat. Oh, ustaz tu mana isteri dia bagi dia nikah yang tu? Tak, isteri dia dah meninggal dunia kerana kanser rahim. Subhanallah, Allah tidak pernah berbohong. Sesiapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Tetapi barang sesiapa yang kufur, tunggulah azab Allah yang pedih, iaitu stres. Ni muka tak reti senyum semua ni. Ni stres ni. Sedang diazab oleh Allah. Keketan ni. Kau ingat kau bagus sangat keketan. Saya pernah berdakwah lepas saya dihantar oleh kerajaan mencari Sofia Yusuf di London. Lepas tu orang hentam saya, kau syabas tahniah. Orang Melayu suka hentam kan. Kerja tak buat, kerja dia full time menghentam orang. Balik ke rumah,
Saat balik dekat airport lagi, Jabatan Ulama Islam Sabah panggil saya. Dia berdakwah di kawasan lapangan, 10 kali Muktab, 10 kali Kristian, 10 kali Islam. Saya pun pergilah masuk kawasan gereja tu. Subhanallah, masuknya nak pergi tu naik Pajero 12 jam. Masuk kawasan pedalaman, jalan kaki lebih kurang 1,5 jam. Dalam tu ada bangunan besar, ada generator banyak, orang asli duduk situ. Saya pun masuk lah. Dalam perjalanan tersebut, masa tu pukul 6 petang, dah gelap gelita Sabah. Saya pun masuk jalan dalam tu. Tiba-tiba saya gemuk dulu. Sekarang gemuk balik lah. Saya kejap gemuk, kejap kurus. Saya ikut bulan. Bila berambang, dia kembang, kurus. Dia apa berlaku? Tengah-tengah jalan, ustaz-ustaz yang 12 orang ni naik, yang jalan kaki depan saya jerit, "Oi, panggil Ustaz Nafi, kita dalam keadaan bahaya." Saya pun tak dengar itu, saya berlari ke depan. Bila berlari ke depan, saya tanya, "Apa kehernya?" Kata, "Ustaz, kita dalam keadaan bahaya. Ni satu jalan je dekat kampung seberang. Ni lagi bukit, lagi bukit. Ni ada macam jalan nak pergi ke kampung seberang. Jadi, macam mana kita nak lewat, Ustaz? Nak patah balik pun jauh." Lepas tu dia pun tolak setengah jalan. Tengok di tengah-tengah jalan tu sekawan babi sedang berkubang. Babi hutan dah, bukan babi yang ribet. Babi yang ribet hijau, tak pernah aku jumpa babi hijau. Jadi saya pun tengok babi hutan ni kan. Hari tu ramai pula berkumpul kat situ. Agak telah ada mesyuarat agung. Saya pun, dia tolak tengah tu. Saya pun pandang belakang, kawan-kawan saya dah panjat pokok. Saya ni, "Oi, nak buat apa ni?" Dia pun jerit, "Ustaz Hanafi, bacalah doa halau babi." Saya pun cakap, "Oi, mana ada doa halau babi?" Tiba-tiba seekor babi hutan tu berdiri. Dia lebih tinggi daripada meja ni. Saya rasa tinggi. Tinggi ni. Tinggi. Besar. Saya tak tahu nak buat apa. Mak saya kalau jumpa babi hutan lagi pegang mekok, saya tak sempat. Hari itu hujan dia menyai. Jadi saya pun buat apa? Saya senyum kat babi. Babi tu masam. Kadang-kadang dalam ceramah saya senyum kat orang masam tu. Teringat saya. Sama muka dia tu. Ya Allah. Dah, jangan jadi orang stres. Wallahi sama. Ujian anda. Ada seorang kawan saya, dia ni memang bodoh gila. Memang bodoh, sungguh. Dia bukan bodoh, muka dia pun dah bodoh. Ya Allah, bodoh betul dia ni. Allah, bukan saya mengumpat, memang realiti. Dia duduk satu sekolah dengan saya. Dia main SRP baling dadu, dapat masuk kelas saya, duduk sebelah saya. Akhirnya bodoh dia jangkit pada saya. Allah. Dan kami dibuang daripada kelas sains. Duduk tak kelas saya mana. What happened after that? Saya kata boleh, hantarlah sekelas sastra mana pun saya reda, tapi jangan bersama dengan dia. Sebab memang lain. Dia memang ada. Dia tengok muka orang tu, ya Allah, bodoh dia ni. Macam tu lah dia. Subhanallah. What happened? Satu hari dia selalu ketuk kepala dengan cikgu. Dia pukul dengan cikgu. Satu hari dengan saya pun ikut dia balik ke rumah. Rupa-rupa mak dia sedang lumpuh, stroke. Ayah dia putus kedua-dua belah kaki sebab kena bomb trap zaman Jepun dulu, zaman komunis, kena duduk putus kaki. Dia ni seorang anak yang jaga mak dan ayah. Pagi mandikan ayah sebelum pergi sekolah, ambil nasi lemak yang mak dia siapkan, pergi jual di kedai-kedai, dan dia lambat. Dia memang kepala selalu dia getuk cikgu sebab lambat di sekolah. Tapi dia sabar, dia sabar. Lepas tu apa berlaku? Tiap-tiap kebetulan masa tu ada report card. Zaman dulu ada report card. Mak dia pun tengok report card. Mak dia ada satu matematik dapat markah 10. Alhamdulillah, pandai anak mak. 10 fail kan? 10 per 100. Dia kata Alhamdulillah anak mak dapat 10. Alhamdulillah. Saya pun heran. Kenapa mak dia puji buat 10? Sebelumnya kosong je. Jadi Alhamdulillah. Bila ada peningkatan, mak dia pun puji. Baru-baru ni kami jumpa reunion sekolah kami.
Dia datang dengan Mercedes-Benz S280 latest edition. Tak mahal, lebih kurang 495,000 je. So datang, turun. Dia turun daripada kereta dengan kod dia, Allah. Tapi muka tetap nampak turun. Cikgu-cikgu yang pernah ketuk kepala dia, cikgu-cikgu yang ketuk kepala dia, dia bayar berapa? Dia bagi cikgu-cikgu yang ketuk kepala dia RM2,000. Dia bagi kat peruntukan sekolah RM200,000. Dia bagi kat cikgu-cikgu yang tak ketuk kepala dia RM1,000. Cikgu-cikgu yang tak ketuk kepala dia berkesan. Kalau aku tahu ketuk kalau sekarang ketuk dapat tak? Lepas tu saya pun tarik, hey, kau kerja apa? Kita orang, anak dia kerja apa? Hey, kerja apa mana? Berapa gaji kau sebulan? Kawan-kawan saya banyak pengurus pengarah bank apa semua kan. Gaji lebih kurang 11-12 ribu macam tu lah. Saya kata, kau kerja apa? Dia kata, adalah. Berapa gaji kau sebulan? Sikit ni, berapa? 8,000 lebih. Sikit 8,000 lebih? Sikit lah. Kena tapi aku punya allowance lah yang besar. Berapa allowance kau? Kadang-kadang 60 hingga 70 ribu sebulan. Kau kerja apa? Kerja apa? Kerja jadi nelayan, bukan nelayan, jadi kapten kapal. Dia kerja dengan syarikat Jepun, cuci dek mula-mula. Lepas tu satu hari syarikat Jepun tu ditahan, dirompak, disamun di tengah-tengah perairan. Lalu pun panjat kapal. Kepala kapten Jepun tu dah lagi sikit nak kena pancung. Ada kuncu-kuncu lanun ni dah tahan dia. Ketika tu dia sedang solat. Habis solat, muka dia masih basah dengan wuduk, dibawa ke depan dek. Lepas tu ketua lanun tu nampak dia dalam keadaan macam tu. Akhirnya ketua lanun mengarahkan semua dilepaskan. Dan kemudian lanun-lanun tu lari pergi ke tempat lain. Ini mungkin kerana lanun-lanun tu takut kebodohan dia berjangkit. Jadi apa berlaku? Subhanallah. Selepas itu dia jadi anak angkat kepada kapten kapal Jepun ni. What happened after that? Subhanallah. Dia jadi anak angkat, boleh berbahasa Jepun dan bekerja dengan syarikat Jepun. Gajinya lumayan. Alhamdulillah. The power of puji-pujian. Anak yang dipuji akan menjadi anak yang berani. Anak yang dipuji. Tengok hari ni budak-budak perempuan ramai yang gatal. Bukan area sini lah, tempat lain. Dia gatal. Dia jumpa lelaki je, bila lelaki hantar WhatsApp, "Hai sayang." "Hai, look, kenapa?" Orang like dia Facebook dia, buat mulut itik. Dia like, "You handsome like I." Habis. Ajak jumpa, seronok. Akhirnya jumpa, berzina. Sebab apa? Sebab kantung jiwanya kosong dengan puji-pujian. 3-4 hari ni saya dapat terima kes ramai isteri yang tidur dengan lelaki lain, ditangkap oleh suami dalam rumah suami isteri. Datang nak duduk pada saya. Sebab apa benda ni? Isteri tu kurang diberi puji-pujian. Ingat, apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, wajib bagi lelaki itu memberi nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir apa dia? Makan, minum, tempat tinggal, keselamatan, kesihatan dan pendidikan. 6 perkara. Kemudiannya nafkah batin apa dia? Malam Jumaat. Bukan. Nafkah batin yang dimaksudkan dalam Islam ialah bukan sekadar hubungan intim suami isteri, tetapi berlaku lemah lembut terhadap isteri. Hukumnya wajib. Perkataan moden, wajib si suami romantik kepada isterinya. Kalau tak berdosa. Kenapa benda ini berlaku? Sebab suami tak beri nafkah batin pada isteri, iaitu berlaku romantik. Hantar mesej ke isteri, "Ya, I love you." Ada suami buat, baru kahwin ada lah. Beri pujian pada anak, anak akan jadi cemerlang. Lepas tu, nombor 3, peluk anak. Mana dalil? Iqra. Wahyu pertama turun dalam Gua Hira. Nabi tak tahu baca, Jibril peluk. Kita kadang-kadang baru beli sofa baru, tiba-tiba anak tengok jiran datang, yang cantik, yang compang tu, yang warna merah. Anak kita nampak je, dia pelompat atas sofa.
Jangan marah. Anak-anak macam ni perlu dipeluk. Ni kadang-kadang mak cubit, bab, siap kepala telinga. Jangan. Peluk, lompat sama-sama. Peluk ni saya gunakan perkataan ikat. Ikat, simpul mati, kasih sayang anak-anak dengan mak bapak. Tak ada siapa mampu membuka. Tak ada seorang lelaki yang boleh berani tackle anak perempuan kita yang boleh buka. Sebab bapak selalu puji anak perempuan. Tak ada seorang pun minah-minah tom yam ke, perempuan JRO ke mana-mana ke, hak boleh tackle anak lelaki kita. Sebab mak selalu puji anak lelaki. Bila kali terakhir mak puji anak lelaki, bila kali terakhir bapak puji anak perempuan. Pujian dan pelukan akan mengikat, akan menyebabkan ikatan kasih sayang tersimpul mati. Tak ada siapa boleh buka. Okey, nombor 4, pendidikan. Pendidikan. Inilah efek air putih. Dia mengah sikit. Pendidikan terbahagi kepada 3 A. A yang pertama, agama. Anak kena ajar agama. Macam mana nak agama? Doa. Doa apa? Surah Furqan ayat 74. Ajar. Lepas tu, bila bersama dengan isteri, kena baca sebut nama-nama Allah. Takut syaitan meniduri isteri itu terlebih dahulu. Takut benih pun ada bercampur dengan syaitan. Itu perangai anak itu macam syaitan. Sebab ada benih syaitan. Agama. Lahir azan. Azan. Itu biasalah azan akamah. Yang orang lupa akikah. Tiap-tiap tahun sambut Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Lupa bagi hadiah present. Lupa mak ayah kumpul duit untuk akikah. Lepas tu Al-Quran. Sistem pendidikan awal Islam bukanlah membaca, menulis, mengira seperti yang kita belajar pada hari ini. Sistem awal pendidikan Islam adalah menghafal. Tuan-tuan buta ke? Tak tengok YouTube ke? Di mana seorang ayah mendukung bayinya 2 tahun setengah, masuk 3 tahun, maknya record by handphone. Anak tu membaca surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim sampai habis. Itu membuktikan hafalan lebih bagus daripada membaca dan menulis dan mengira. Hafalan more important. Sebab anak-anak kalau dari kecil kita ajar hafal. Tuan-tuan tak nampak? Saya ada yang bukan Islam datang ke rumah saya, tiba-tiba TV melakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tengah berlari-lari datang. Dia tengok TV. Semua naluri manusia bila dengar azan macam tu. Anak-anak sampai dia Allah, Allah, Allah. So azan. Agama. Kena ajar agama. Ini saya tekan hafalan. Anak-anak yang kecil kita tidak mengajar dia menghafal. Doa makan ke, azan ke, ngaji Quran ke, kita tak ajar dia hafal. Dia akan hafal apa? Lagu jauh ku bawa lukisan wajah. Saya semalam nyanyi kat Perlis hujan lebat. Saya nak balik dengan tenang sebab saya naik motor je. Hafal. Jangan sia-siakan potensi otak anak-anak kita dengan membiarkan dia menghafal lawak bodoh. Masuk kelas, dia buat lawak bodoh. Lama-lama confirm bodoh. Dan jangan benarkan anak kita hilangkan potensi otaknya. Tanam, basah, pailing ke kepala otak dia. Allah, Allah. Pagi bawa motor, bawa anak dah bakul depan. Kanan. Siapa jadikan langit? Allah. Siapa jadikan bumi? Bumi. Dia sampai ke ujung. Bumi. Tak, Allah, Allah. Ajar. Okay? Itu dia. Betul? Ni. Bagus dia dapat. Ni. Akadem. Kalau saya kuat sikit suara boleh. Orang sini biasa kena thinking. Biasa. Saya suka.
Siapa yang tahan maki, hidup dia akan berbahagia. Ni akademik Melayu. Melayu ni Jawa, Banjar, Minang, Kelantan, Perak, Kedah, JDT. Kau dengar berapa ramai pelajar-pelajar Melayu kita yang bertutur bahasa Melayu, keturunan Melayu, darah Melayu, tapi ambil peperiksaan bahasa Melayu fail. Sedangkan dia Melayu, tiba-tiba ada yang bukan Melayu, tak, dia bukan darah Melayu, tak makan makanan orang lain, tapi bila ambil peperiksaan bahasa Melayu dapat A+. Kenapa benda ni berlaku? Sebab main-main. Hari ke-9 saya jumpa dekat The Ritz Hotel. Saya nak balik. Bila saya nak balik, saya kata saya nak balik. Dia bagi masa mula-mula 2 bulan. Saya tak nak sebulan. Patutnya hari ni pun saya dekat US. Saya ada dekat US, Kedutaan Amerika Syarikat Malaysia nak bawa saya pergi ke sana. Di sana, tapi saya kata saya tak boleh. Anak saya PT3 tahun ni, saya kena fokus. Kan, PT3 dengan SPM kata. What happened after that? Saya nak balik, saya minta kata, balik hari Ahad ni, flight kau hari Ahad ni, boleh. Tapi hari Jumaat, hari Khamis, hari Rabu, saya didatangi oleh seorang profesor from Oxford University. Dan profesor ni cakap dengan kawan saya, dan dia cakap kat saya, Brother Hanafi, we would like to invite you to give speech to our students and our staff at Oxford University. Saya cakap, how much you want to pay me? We're willing to pay you £1,000 per hour. £1,000 per hour? What? That is bullshit. Saya cakap macam tu. Saya memang ada darah Merdeka. Datuk saya tembak penjajah dulu. Datuk saya pejuang kemerdekaan. Ayah saya bunuh 2 orang komunis dekat Ceruk. Saya je belum bunuh orang. Mana tahu kuat-kuat hari ni. What happened after that? Saya beritahu satu hal. Saya lajak sikit. Sebab 2 masuk lambat. Macam mana Melayu nak maju? Tak pancul. Macam mana saya tak nak laki? Aduh. Saya ingat dia orang faham. Saya pun diminta, saya maki dia. Lepas tu balik menyesal. Masa tu satu pound bersamaan dengan RM4.80 Malaysia. Saya rasa menyesal. Kenapa nak tolak benda ni? Aduh, balik. Tapi dalam parlimen juga tak bagi. Menyesal. Kalau RM1,000 bersama dengan RM4.800 Malaysia, dah tak ada rezeki saya. Tapi yang paling penting, cerita tu sebenarnya telah di-viral. Dulu tak ada perkataan viral, telah dikecohkan. Akhirnya pada hari Jumaat, rupa-rupanya masjid, dan orang tahu saya sembahyang Jumaat dekat Masjid Oxford. What happened? Saya pun pergi Masjid Oxford. Habis sembahyang Jumaat, imam pegang saya. Dia kata student-student daripada Warwick University, daripada Oxford University, tengah tunggu speech daripada saya. Sebab saya orang pertama yang membullshitkan profesor mereka. Saya pun, saya minta maaf. Bahasa Inggeris saya bukan belagak, saya bukan riak. Saya minta maaf. Jangan pandang ustaz-ustaz sebelah mata. Saya boleh 7 bahasa. Saya minta maaf. Kalau nak cakap bahasa apa dengan saya, cubalah. Alhamdulillah bolehlah, tak pandai sangat. Tapi bahasa Inggeris saya very very excellent. Gelap. My English is very very excellent. Breakdown. Bukan broken, jahanam terus. Tiba-tiba dia bagi mic, dia suruh dia atas mimbar, saya tak nak. Saya pun berucap. Saya pun cakap 45 minit, saya tak ada satu nada pun dia faham. Wake up everyone. Now people looking to Islam, world looking to Islam, and see Islam is stupid religion. Islam agama yang bodoh. Betul lah, ini Islam sebagai agama yang bodoh. Tengok orang Islam semuanya bodoh. Betul. Kerja, duduk bawah jabatan,
Oh Islam, saya bagi makan dekat pelandangan bawah jambatan sahur tahun lepas. Ambil seorang bayi, Ustaz, bayi saya demam, bawa pergi KL. Dan kata, saya tanya mana suami? Suami kerja malam seketika, pagi kerja pejabat. Oh ya. Berapa lama kakak ada di hutan? Dah 6 bulan, lagi 3 bulan. Suami kata kita cukup duit, kita bayar deposit, bayar sewa rumah. Nak beli rumah, kau rasa kau belagak lagi pakai baju Batman vs Superman. Sorry. Ustaz memang dia kau aja. Tapi rumah tak boleh beli lagi. Belagak dengan kereta, belagak dengan ni, tapi rumah tak ada. Walaupun Ustaz cakap, itulah keadaan Islam dipandang sebagai orang yang bodoh. After that, so Ustaz cakap, wake up everyone, show to the world, kuntum khayra ummati ukhrijat linnas. Kita ni umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Islam is the best religion. If you die because you want to show to the world Islam is the best religion, maka kamu akan mati syahid. Kamu berjuanglah melalui bidang pelajaran. Alhamdulillah, lepas speech saya tu tuan-tuan, saya melancarkan hari itu jihad ilmu, jihad akademik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, 5 tahun berturut-turut, every single course di University Oxford dan Warwick University, the best student is Muslim. Kenapa saya boleh berjaya di luar negara? Sebab jihad. What is meaning of jihad? Jihad bahasa Arab, tukar bahasa Melayu, bersungguh-sungguh, bermati-matian, all out, all you have, all your life, to show to the world Islam is the best of the best. Itu yang dilakukan oleh para ulama dahulu. Yang pakar dalam bidang matematik siapa? Yang pakar dalam bidang perubatan Islam siapa? Yang pakar dalam perubatan moden siapa? Semua ulama. Mana ulama-ulama tu? Semua menyomok dalam kerambu agama dan cuba bertikam sesama sendiri, berdebat menunjuk hebat. So now not the right time. You want to show you are the best, not for the Muslim or non-Muslim. Show to the world Islam is the best. What is Dr. Zakir Naik buat is the right. Ulama yang pakar pembedahan tulang pertama, penyantuman tulang yang berjaya, ilmu yang dikagumi di Barat dan di Eropah, siapa? Ulama hafal Quran umur 12 tahun, mengkaji ilmu perubatan moden, dan akhirnya berjaya membuat cantuman tulang. Sampai hari ini orang guna ilmu ni. Ulama yang digelar Abu Zahrawi. Wake up everyone. Mungkin kita dah terlambat, tetapi untuk anak kita belum lagi. Anak saya tak bagi dapat B. Dapat B serotan. Ustaz ni zalim betul. B porotan. Saya punya anak, saya punya pasal. Korang nak anak korang bodoh, silakan. Bomoy kasar, saya cakap. Dan sedih sekali-sekali dengan kasar. Sebab air putih. Tuan-tuan, saya terpaksa botak. Alhamdulillah, keputusan anak saya, alhamdulillah, ramai isteri. Boleh. Ustaz ni mementingkan dunia. Ya, betul. Dunia ni penting. Untuk akhir, anak saya umur 16 tahun wajib hafal 30 juz Quran. Berjaya. Bapa yang kena bersungguh-sungguh. Jangan biarkan anak bodoh macam bapa, anak bodoh macam mak. Saya bodoh tuan-tuan, saya tak pandai. Saya ustaz kampung je. Tapi saya nak anak saya lebih hebat daripada saya. Berapa ramai ni KSU, Ketua Setiausaha Kerajaan-Kerajaan ni, pengarah-pengarah yang hebat-hebat. Mak ayah mereka perlu kita baca, tak tahu, tapi anak hebat. Tapi kita hebat, ada degree. Anak tak ambil SRP, tak ambil SPM. Dah ubah tuan-tuan. Cara didikan kita tak betul. Dah. Yang kelima, apa dia? Pukul. Ada anak pukul, tak pukul rugi. Nabi cakap 7, ajar dan ajar. Sebab masa dah habis ni. Sebab ramai sangat yang pandang saya semacam setan dah lapar. 7. Nabi kata umur 7 tahun ajar dan ajar solat. Umur 10 tahun kalau tak solat rotan. 20 tahun kalau tak solat
Tembak. Ustaz, macam mana saya nak ajar anak saya solat? Ustaz, senang. Anak kalau nak kejut bangun sembahyang subuh, beli spray bubur air putih, spray kat muka. Tak bangun juga, susah nak bangun juga, beli spray, perahkan air limau nipis ke, limau purut ke, limau kasuri, tak main. Kejut dia bangun subuh, shh kat muka. Tak, bagi laju, tembak lubang hidung. Bangun dia. Bangun. Kalau dapat subuh berjemaah di masjid dan surau, dia akan dapat pegang dunia. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Buat Erdogan menyeru rakyatnya nak dapat lebih kurang 3,000 untuk memenuhi Hagia Sophia, untuk salat subuh berjemaah. Tapi yang datang memenuhi Hagia Sophia, luar Hagia Sophia hingga ke tengah-tengah lebuh raya, lebih daripada 300,000 manusia. Terus gentar Yahudi lah datang. Hari ini sembahyang subuh itu tak sama dengan sembahyang Jumaat, sebab kita lemah. Spray, boleh? Sebelum spray, pasang CD Quran, pasang surah ayat lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Pasang kuat sikit pagi-pagi hari. Masa dah habis. Bagi Pak. Tak apa, saya faham. Tak apa, saya balik lah. Tak apa. Tak apa. Okey, saya cerita je lah. Sebab this is the first time. Dah. Now, tolong subuh dapat subuh, insyaAllah zuhur, asar, maghrib dia akan berjemaah. Satu. Nombor dua, tuan-tuan, Ustaz, anak saya tak ada masalah bangun sembahyang subuh, Ustaz. Suami saya susah nak bangun sembahyang subuh. Saya ajar satu teknik. Kadang-kadang si isteri dia panggil suami, "Bang! Subuh! Abang! Dah pukul 7 ni, bang! Subuh!" Itu yang sejak belakangan ni banyak kes suami bunuh isteri. Sebab suara dia nyari sangat. So the best thing, kejut suami bangun sembahyang subuh tanpa menggunakan suara. Ada isteri dia, "Bang! Awak ni JK surau, tapi subuh pukul 10 pun tak bangun lagi, ya Allah!" Jiran rakam masuk. So the best thing now, saya ajar satu tip, tanpa menggunakan suara, kejut suami anda. Jangan beritahu suami, diam-diam. Besok kalau nak kejut dengan subuh tanpa menggunakan suara, iaitu duduk di atas perutnya. Teknik ini bergantung pada berat badan anda. Makin berat badan anda, makin senang orang tua tu bangun. Lanjut, 1, tak bangun dulu. 2, tak bangun lagi, lanjut. Ya, kalau kali ketiga tak bangun, cek nafas dia. Kalau dia tak ada nafas, jangan berlandak. So, okey, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, teruskan lagi. Inilah pukul anak kena hutan. Jangan tampar boleh, jangan cubit menyebabkan anak berdendam, tarik telinga menyebabkan anak bebal. So the best thing, tampar hutan boleh. Kalau adik-beradik bergaduh sama, dia bergaduh kan, itu pun tengok adik nangis, abang so apa buat adik? Abang, kita pun terus rotan abang depan adik pun ejek kan. Adik akan benci, abang akan benci adik sebab bapak rotan abang depan adik sampai bila-bila. Ada kes abang balik kampung, adik tak balik, bapak tidak adil lah, mak tidak adil. Kalau ni sebab apa? Tanyalah dulu sebab apa. Oh, adik makan buku matematik abang, lapar sangat dia makan. Rotan lah. Kalau saya, undang-undang Angkatan Tentera, seorang salah semua kena. Bila balik rumah tengok-tengok adik bergaduh dengan abang, saya rotan abang, saya rotan adik. Mak mentu lalu, mak mentu saya rotan, abang rotan.
Bibi otak, jiran datang, saya rembat semua. Satu hari nanti, bila dia orang bergaduh balik ke rumah, dia bergaduh, saya bawa motor nak balik ke rumah, dia dengar bunyi motor. Shh, jangan nangis. Abang belanja kau pakai. Saya telah, rimau dah balik. Mak pun jerit kat bawah. Oh, rimau dah balik. Semua mak semua under control. That's the army way. Buatlah. Seorang buat salah, semua kita njut. Sedap urutan orang. Paling sedap guna tali pinggang. Dah lama saya tak urutan orang. Dah, saya selepas pukul ni bracket hukum. Ni nombor 6 ujuk bracket motivasi. 7 fraction. Dan penghargaan. Anak dapat keputusan 5A dalam PT3 dalam UPSR bagi kereta Ferrari. Bagi Ferrari nya apa Klaten jual air dia boleh bagi kereta Mini Cooper. Kita orang lomba bagi Ferrari yang Shell punya tu janji bapak kau bagi apa? Ferrari. Kena kalau anak tu degil bagi kucing. Kalau dia degil lagi selepas bagi kucing bagi harimau. InsyaAllah selesai masalah. Dan saya rasa cukup sekadar tu. Orang sini pun nak tutup mikrofon, saya dakwah. I know you work, I know you get salary from your job. I'm sorry, take your time. And thank you so much for this one. Okay, saya jawab soalan. Sampai gua apa? Sama satu. Assalamualaikum. Satu soalan. Kita sedia maklum rezeki yang berkat bukan sahaja bermakna berbebas dari rasuah atau wang diperolehi dari aktiviti yang haram. Ada ketikanya sikap curi telang. Tengok orang PTS tulis soalan, ya Allah, nak setengah muka surat. Ada ketikanya sikap curi tulang dan tidak amanah dalam bekerja, suka caci orang, tidak mencapai kualiti kerja, malas sebagainya. Sewaktu menjalankan pekerjaan boleh menyumbang dan tiada keberkatan rezeki. Saya minta maaf, mungkin cara saya cakap not as a ustaz, tapi saya ni trainer. I'm a trainer. Okay, soalan saya ustaz, mohon pencerahan berkenaan kualiti kerja dan mencari rezeki berkat menurut Islam. Saya kalau dalam training saya beritahu fast. What mean fast? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fast, first fatanah. Bijak, dari diberi tugas bijak. Bukan bijak mengular, bukan bijak curi tulang, bijak. Okay, bijak dan sometimes flexible. Okay, itu dia. Ini dalam training lah. Kalau datang training senang. Okay, fast. A second, amanah. What is meaning of amanah? Sebenarnya salah. Amanah bukan jujur. Amanah yang dimaksudkan dalam Islam bertanggungjawab. I give you a job, finish it. Saya bagi tugas, selesaikan. Whatever happen, must finish it. Selesaikan dengan quality. This is our mission. Selesaikan. Rasulullah mission rahmatan lil alamin. Nabi bawa mission tu sehingga hayat-hayat. S sidik, benar. Buat kerja dengan betul. Don't do mistake. Buat silap, belajar dari kesilapan. Buat kerja dengan tepat. Tapi sistem penyampaian yang berkesan, sistem komunikasi yang berkesan. Dalam kerja mesti berkesan. Cakap, kadang-kadang bos punya belacan. Bos ada yang panggil kejap-kejap meeting. Dalam meeting dia cakap, suara tak keluar. Dia kita Okey, faham? Faham. Dia cakap
tak dengar. Ramai bos yang macam tu, cakap je batuk. Faham? Dia ada masalah rumah tangga, jangan campur bawa tempat kerja. So, sistem penyampaian yang berkesan. Bos bagi arahan clear and sharp and sweet. Bagi betul-betul bagi je. Buat all out. Saya kerja dengan Jepun, saya tahu lah. Saya buat PSR tu, Petronas Refining Station Stage 2, Sungai Udang Melaka. Saya tahu lah semua ada Jepun. Kerja Jepun lebih Islamik daripada orang Islam juga. Aduh. Sorry lah. Satu lagi soalan. Saya lipat. Sorry yang ni saya emosi sikit. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah. Bagaimana cara untuk kita memperolehi pahala atas ibadah pekerjaan yang kita lakukan jika kita tidak bersikap profesional? Allah maaf, tersentuh aku dalam bekerja dan suka membazir waktu. Sorry, saya ambil masa dengan urusan yang melalaikan. Sugat macam tahu. Macam mana kerja dan ibadah? First kena niat. Niat lillahi ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia just to make I'm happy. Faham? Ibadah means to make Allah happy. Why you work at PTS? Because you want to make Allah happy. Ini bukannya bagus lah kerja kat PTS, macam pelacan semua. Ingat masa datang interview, orang ramai orang interview. Ramai orang datang interview. Betul, ramai yang lagi bagus daripada kita, tapi mereka tak dapat kerja. Sebab kita pun bukannya bagus sangat, tapi sebab apa kita tak dapat kerja? Sebab Allah yang pilih kita. Allah pilih engkau, kamu, anda bekerja di PTS. Jadi jangan lukakan hati Allah. Biasa. Buat kerja kerana Allah, to make Allah happy. Allah happy bila kita jujur, datang awal, pancul. Allah suka kerja yang bersih, tak sepah-sepah. Banyak ya. Sidik amanah tabligh famanah tadi. Ya? Dah, saya rasa cukup sekadar tu. Dah 12 suku dah. Ada soalan lain? Boleh ya? Kalau ada soalan. Kalau kau berani kau soal. Sorry. Dah lama tak jumpa penceramah macam saya. Ada soalan? Ya. Oh, sorry. Okay. Jadi ada kadang-kadang di kerja ni ada maksudnya orang awal lah yang tak puas hati dengan cara atasan kerja. Contoh bos sendiri yang tadi lebih kepada fokus bos yang beri arahan. Tapi macam mana pula bos yang tak ikut arahan? Jadi situasi macam yang kadang-kadang pekerja tersepit kan. Jadi menyebabkan pekerja tak langsung bekerja pun jadi kurang ibadahnya kerana tadi sebabkan tekanan pada satu ini. Dan kerana cara teguran lebih baik supaya tidak menjadi isu yang kurang baik lah. Okey, soalannya berbentuk begini. Bos bagi arahan pada bawah, pekerja bawahan tak ikut arahan. Itu satu masalah. Nombor 2, bos pun tak ikut arahan, manager pun tak ikut arahan, HR pun tak ikut arahan, admin pun tak ikut arahan. Sorry. Sekali kena, siapa nak basuh? Kalau tak ikut arahan, dia ada 3 benda. Pertama, arahan kena clear. Nombor 2, terangkan resiko. Bos kena terangkan resiko. Bos ada bos lagi. Bos, big boss kena terangkan resiko. Saya, pekerja saya terangkan resiko. Engkau tipu aku, Allah tahu. Mendekat kiri kanan catat kau. Aku tak nampak, tapi Allah nampak. Kau jangan main-main dengan aku, dengan main-main dengan Allah. Sebab kalau kau menipu, tempat kau neraka. Dapat bos dia tu? Tak ada, saya lah macam tu. Memang tak kasih can je. Macam tu. Bila kita bekerja kerana Allah, bos bekerja kerana Allah, dia lain. Apa saja dia buat tu make Allah happy. Tapi kebanyakan bos pun ramai juga yang mengulang. Kebanyakan bos, tu dah sejak kali dia meeting, kita cakap suara.
Kalau macam kita kat kampus, saya berbalik ceramah di Malaysia, Perlis. Macam itulah, lecturer masuk kelas kuliah, dia kenapa student dia bodoh, lembab, main-main. Dia cakap tak keluar suara. Clear. As a boss, kita kena clear. Yalah. Tapi kalau bos suruh buat ke atas tapi bos buat ke bawah, itu akan hancur. Saya tak tahu. Itu kena buat kursus. Kursus ni 3 hari kita betulkan pemikiran. Wallahualam. Itu dia mampu semua. Rasulullah contoh terbaik. Ada soalan lain? Ini tajuk anak, tapi caci orang, tidak mencapai kualiti kerja. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Saya buka kepada pihak muslimat. Saya Okay, mungkin balik pada tajuk anak tadi. Anak saya sendiri lately balik banyak komplain pasal rakan-rakan yang pukul, tolak semua. Jadi, dan ada kala dia orang membalas balik. Jadi saya takut juga banyak kes sekarang kan, nanti kan anak kita pula jadi isu. Cuma saya nak terangkan dia orang, pada masa yang sama saya rasa dia kena belajar juga untuk mempertahankan diri, tapi tak nak mencederakan kawan semua. Anak lelaki perempuan? Dua-dua pun ada. Lelaki pun balik dengan dia, anak perempuan balik dengan dia. Saya ajar anak saya fight. Antara kerja, saya pernah memenangi tempat ketiga pertandingan free fight martial arts sedunia di Koh Samui, Thailand. Apa different dia dengan MMA ataupun UFC? MMA dengan UFC adalah bergantung pada weight lagi. Tapi free fight tak ada weight, tak ada apa. Pernah saya lawan 200 kilo from Russia. Tapi hasil didikan, saya sekolah tentera, itu masalah. Ceramah macam tentera. Aku tengok ustaz ni kat TV punya lah lembut. Belah tampil punya lah garang. Ya Allah, tak jadi aku. So, zaman sekarang kena didik anak keras. Zaman sekarang kena didik anak keras. And control. 2K. First class, second control. KC, keras and control. Itu je. Jangan macam ni, control. Sedap ayah, tumbuk dia ayah. Cukup, dia tumbuk kau sakit, kau tumbuk dia balik sakit, cukup. Jangan tambah banyak. Anak saya memang bergaduh kat sekolah. Saya suka, saya bangga. Macam mana tak bangga? 5 lawan 1. Menang anak saya. Belagak saya. Wah, tanggal-tanggal gigi. Saya bangga. Anak perempuan saya bergaduh dekat Abang Sam dulu. Form 5, nak bully dia Form 4. Dia bagi 1 punch. Saya punya ketua, just 1 punch. Habis sini Form 5, semua terletak. Jadi now, saya minta maaf. Mungkin orang tak setuju dengan saya. Dan memang dia tak ada dalil, tak ada nas. Jangan minta saya macam tu. Tapi keras dan kontrol. Anak cuba bayang kalau perempuan-perempuan tak keras lagi, terlalu ayu, dibuli, digapa, tak boleh nak buat apa-apa, nak dirogol. Sekarang ni viral kes-kes. Tak boleh, dia kena ada self-defense. Memang kena belajar. Hari ni banyak kes, kalau tengok dalam surat khabar, banyak anak-anak yang mencederakan mak dan ayah. Mak kena belajar silat. Balik ke rumah, masa masak, siapkan pedang samurai. Stand by, bila tu. Jadi kena keras. Cuba tengok, saya minta maaf. This is, saya punya kawan kat Bank Muamalat, manager besar-besar, dia cerita, Ustaz, what happened to our, saya tak tahu apa akan berlaku pada generasi saya. Generasi saya dah berlalu, kita orang bekerja, kita tahan maki, tahan namun, tahan kerja lebih masa. Tapi anak-anak kita yang ni, budak-budak generasi muda, budak-budak orang panggil generasi strawberry generation. Strawberry generation ni, kita nak petik, tak boleh petik ke tangan, kena gunting, bolam. Kalau salah petik dengan tangan, turun bawah Cameron Island, busuk dia. Saya kata sekali tak boleh, kena kuat mental, kena kuat.
Saya bekerja dengan Jepun, kena kuat, tak kuat tak boleh. Dia pun mencarut, saya tak faham. Dia mencarut. China, India, semua saya pernah bekerja. Dan tujuan saya bekerja untuk dapat experience. Dan experience lah menyebabkan kita jadi strong. Anak-anak kalau ditolak, dibuli di sekolah, tak ada masalah. Jatuh, bangun, lawan. Jatuh, bangun, lawan. Jangan kena retikan. Kalau cikgu tak puas hati, kita lawan dengan cikgu. Tak, kadang-kadang cikgu buang ini ambil bodoh. So saya kata, seorang buat salah, semua hutan, selesai masalah. Ni dah teruk masalah sosial dah berlaku hari ni, baru bagi hutan dekat cikgu-cikgu. Padahal Nabi dah beritahu 1400 tahun yang lepas. Hutan. Dah, maaf ya. Emosi. Itulah air putih. Ada lagi? Daripada Muslimat? Ada, sila. Ada Sila soalan. Jadi, ada soalan. yang bersalah tak pintu tak? Kau kat belakang ni. Tak ni. Tak. Gaul kepala. Dah, Ada. Saya pun nak balik ni. Okey, baiklah diharapkan perkongsian daripada Ustaz Hanafi tadi dapat memberikan sedikit sebanyak input kepada kita. Semoga kita dapat menjadi bekalan di dunia dan juga di akhirat. Daripada pihak PTS Media Group, kita ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fatihah Ustaz di atas perkongsian sebentar tadi, dan juga ingin merakamkan juga terima kasih kepada semua muslimin dan muslimat yang sudah hadir ke ruang lega PTS Media Group. Dan kita jemput wakil daripada PTS Media Group untuk menyampaikan sedikit cenderahati. Saya jemput kepada Tuan Azizul untuk menyampaikan cenderahati kepada Al-Fatihah Ustaz Hanafi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa aku tak faham. InsyaAllah. Jadi berakhirnya penyampaian cenderahati itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada tengah hari ini dan merakamkan jutaan terima kasih kepada semua. Kita tutup majlis kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah dan juga kita tutup dengan surah Al-As dan juga tasbih kepala. Terima kasih semua. Majlis bersurai. Sama. Terima kasih semua. Saya minta maaf, tak sempat minta maaf. Lupa dah minta. Saya buat tak apa. Saya faham. Bila ada spomen tu dia bisa. Hai, benar.